Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muaz Asifin. Hari ini kita akan bercakap tentang topik cinta. Apa benda kita faham tentang cinta sebenarnya? Kita just lebih pada philosophical untuk hari ini. Okey, kita start ya. Jika benar ada cinta, cinta tu ialah bila kita lihat seseorang dan kita nakkan dia bahagia. Dan tidaklah dinamakan cinta jika kita melihat dia dan kita hanya menunggu dia yang membuatkan hati kita terhibur. Jika benar cinta, kita nak tengok dia bahagia dan kita adalah orangnya yang memudahkan perjalanan hidup dia. Dan bukanlah kita orang yang meminta-minta daripada dia, tapi lebih lagi daripada cerita pasal kisah diri kita, apa benda yang kita boleh bagi pada dia. Tapi kisah yang sebegitu, cinta suci yang sebegitu, dah tentunya orang-orang yang kamu fikir layak untuk diperjuangkan, dah tentunya telah menanam sebanyak kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW, para rasul, para nabi, dan juga pada Allah SWT, dan juga pada sahabat dan ahli ulama. Jadi bagi saya itulah cinta yang layak untuk diperjuangkan. Dan janganlah kita mencintai seseorang dengan setulus hati tanpa bersyaratkan apa-apa. Macam saya sendiri, syarat untuk saya mencintai seseorang ialah seseorang tu mesti menceritakan kisah tentang Allah SWT, mesti menceritakan tentang sirah Nabi, dan dia harus menjadi orang yang mendekatkan saya dengan Allah SWT. Dia adalah orang yang mengajar saya tentang ketuhanan. Dan tak perlu nak jadi orang yang pandai dalam ilmu agama, cukup dengan selalukan berzikir. Sebab suka tak suka, seronok tak seronok, kita bersama dengan orang yang memuji Maha Pencipta, yang memuji segala Maha Merancang. Dan ini apa yang benda yang saya nak minta. So, tidaklah susah untuk jadi seperti apa benda yang saya nak. Sebab saya tak suruh awak jadi ustazah pun, dan saya tak suruh awak jadi pakar motivasi. Saya nak apa yang keluar daripada mulut awak ialah kata-kata pujian kepada Allah dan kata-kata pujian pada Nabi, dan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan sunnah-sunnah yang telah Nabi ajarkan. Untuk saya redha dengan apa benda saya nak, di mana saya suka bila saya happykan orang yang dekat dengan Maha Pencipta, dan itu apa benda saya nak. Dan saya tidak begitu minat dalam mencintai dunia. Saya akan kejar dunia, tapi saya tak akan kasih pada dunia. Sebab siapa yang tak nak jadi jutawan? Bila saya dah jadi karya IAB, banyak lagi orang yang boleh saya tolong. Tapi berbalik kepada cinta pada manusia ni, untuk syarat-syarat yang saya letak, saya tidaklah saya mengatakan bahawa ia susah dicapai satu benda. Tapi ada juga makhluk-makhluk yang jaranglah kita nak jumpa, yang mana tidak begitu berminat dalam agama. Dan ada juga orang-orang yang saya bercakap, dia menyuruh saya untuk berhenti bercakap tentang agama. Sebab dia rasa benda tu adalah satu benda yang hipokrit. Kita adalah pendosa. Kenapa kita sibuk nak kata cinta kita pada Nabi, padahal kita tak mengamalkan sunnah dia? Okay, in that defense, kalau berfikiran begitu, tidakkah Allah SWT berkata bahawa jangan berputus harap? Jangan kata kamu buat benda-benda yang tak elok, kamu merasakan bahawa Allah tak suka kamu, kamu buat benda-benda yang diharamkan oleh Allah, maksudnya Allah dah nak buang kamu jauh-jauh. Kalau benar Allah nak buang kamu jauh-jauh, kamu dah tak boleh bernafas, kamu tak akan boleh tidur, kamu tak akan boleh kenyang, kamu akan hilang akal, dan kamu tak akan ada ketenangan dalam diri. Dan selepas berbuat, kalau betul kita berdosa, kalau lepas kita buat dosa, dan kemudian kita merasa puas dengan apa benda yang kita nak, takkan itu masih menunjukkan kasih yang ada pada Allah, yang tiada bandingannya, dan menunjukkan bahawa Allah sayang pada setiap makhluk ciptaan dia? Saya tak suka berputus harapan. Walaupun hari-hari buat dosa sekalipun, saya sentiasa merasakan bahawa Allah SWT sayang pada saya, pada awak, dan pada semuanya. Dan cinta yang sebenar ialah cinta kepada Allah SWT. Tetapi janganlah terlalu taksub dengan semua kisah ni. Maksud dia ialah janganlah sampai dijadikan satu paksaan, iaitu berkaitan dengan bacaan Al-Quran, dipaksa untuk menghafal doa, dan
pasal doa ni, pasal zikir ni, kalau kamu tak nak hafal, bagi saya benda tu tak penting. So kalau saya bagi tahu tapi kamu ambil indah tak indah, itu hak kamu, dan tidaklah saya akan memaksa kamu memuji Allah SWT tanpa kamu benar-benar ikhlas. Dia kata keserasian ni sebenarnya dia bukan pasal lelaki dan perempuan mempunyai satu minat yang sama, tapi dia cakap pasal adakah lelaki itu seorang yang soleh dan perempuan itu seorang yang soleha. Benda ni make sense juga sebenarnya pun, tapi janganlah terlalu memandang suatu perumpamaan tu mengatakan bahawa awal seorang je betul. Kadang-kadang keserasian bagi saya penting. So bagi saya, orang yang suka melukis sesuai berkahwin dengan orang yang suka melukis. Orang yang suka menanam sesuai cakap dengan orang menanam. Tapi bila si suami seorang engineer dan si isteri seorang pelukis, seorang engineer, apa benda dia buat, kerja dia penting, gaji dia besar, tapi dia melihat satu lukisan tu yang mana bila dia nampak lukisan, dia tak dapat nak kata bahawa berapa banyak profit yang boleh datang daripada lukisan ni. Dia tidak akan dapat memuji ataupun menguraikan apa benda yang cuba nak disampaikan. So dia tak faham apa benda yang dilukis oleh isteri dia. Sama seperti si isteri tak faham kenapa si lelaki ni sangat obses dengan undang-undang negara, dengan demokrasi, dengan politik. Dia tak minat politik. So keserasian kat situ kurang lah. Tapi jika dibataskan dengan Al-Quran, dengan Islam, secara teori dia akan jadi serasi lah. Adakah begitu kisah dia? Bagi saya, setiap orang akan ada kisah dia. Sebab situasi yang pertama boleh jadi roboh, boleh jadi cerai. Dan situasi kedua boleh jadi kekal sehingga akhir hayat. Dan kalau nak korek lagi dalam lagi, sebenarnya kebahagiaan yang ada pada sebuah keluarga tu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita yang jaga hati isteri kita, bukan kita yang memberi kasih pada isteri kita. Allah yang meletakkan kecintaan itu dalam hati kita supaya kita boleh mencintai sesuatu. Dan apa benda, bila saya cakap pasal serasi ni, benda tu adalah macam usaha. Sebab Allah suka tengok usaha. Sebab kalau Allah akan masukkan semua orang Islam yang percaya pada dia untuk masuk syurga, tak perlulah kita solat. Sebab suatu hari nanti kita akan dijanjikan syurga. Tapi Allah suka kita solat juga, sebab Allah suka dengan usaha yang kita buat. So sungguh pun Allah yang menjaga satu relationship tu. Tapi apa aktiviti-aktiviti yang kita kena buat untuk meraihkan pasangan, itu adalah benda yang penting, yang perlu. Dan bagi saya cuba mencari keserasian sebab saya memang suka dengan politik. Sampai suatu tahap kadang-kadang saya berangan untuk buat parti politik saya sendiri. Saya tahu betapa isu ni agak panas dan pedas sebenarnya. Tapi okey, sorry, kita akan pergi cakap tentang cinta tu saja. Cinta dan conclusion untuk kisah ni, pasal cinta ni, cinta sebenar-benar kasih ialah pada Nabi Muhammad SAW. Takkan orang yang faham benar-benar tentang cinta ni sehingga dia mencintai Nabi lebih daripada dia mencintai keluarga dia sendiri. Cinta pada Nabi ni sebenarnya cinta pada 4 sifat yang Nabi ada. Sifat Siddiq, Fatanah, Amanah, Tabligh. So sebenarnya cinta pada Nabi Muhammad SAW ialah sama seperti kita mencintai pada Islam, ialah sama seolah-olah macam kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita akan dipulangkan kepada Maha Pencipta. So bukanlah kita mencintai manusia lain, tapi manusia lain iaitu Nabi Muhammad tu, dialah yang mewakili 4 sifat yang harus ada pada setiap hati orang. So itu antara conclusion yang saya dapat tentang cinta. Dan maybe benda ni boleh divariasikan lagi, dikembangkan lagi. Saya mungkin berkurang pengalaman sebab saya masih single. Saya tak pernah rasa orang betul-betul sayangkan saya. Dan so saya tak tahulah cinta ni sebenarnya macam mana. Dan saya tak ada expectation pun apa benda yang berlaku dia akan di masa depan. Dan saya hanya mengharapkan sesiapa yang sudi sajalah. Sebab
pemikiran saya yang sebegini, saya rasa saya tak kisah nak kahwin dengan sesiapa sekalipun, janji pada hati yang sudi. Dan antara term and conditionnya ialah sekurang-kurang dia sihat dan menjaga berat badan. Dan sebab benda ni ada kait rapat dengan kesihatan lah, tapi pun sekurang-kurangnya dia meminta apa benda yang saya boleh bagi kalau betul-betul dia faham tentang sesuatu. Dan itulah pengakhiran kisah cinta yang saya nak beritahu kepada awak. Kalau awak sayang seseorang, awak tak menyusahkan dia. Kalau awak sayang seseorang, awak tak meminta-minta, awaklah orang yang memberi sesuatu. Kalau awak sayang seseorang, awak nak dia bahagia walaupun awak terpaksa lepaskan dia bersama orang lain yang lebih layak. Dan bukan apa benda yang kita expect dia buat pada kita, tapi kitalah orangnya yang penuh dengan kasih sayang yang Allah letak dalam hati kita, dan kita bagikan kasih sayang itu pada sesiapa sahaja yang sudi menerima. Lebih depan ni kita akan ada cinta 2.0 pula ke. So kita tengoklah sejauh mana perkembangan cinta ni dan apa benda lagi yang saya faham tentang misteri di sebalik kisah cinta antara dua pasangan kekasih ni. So saya minta diri dulu. Assalamualaikum.